Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kelas online kita pada sesi kali ini yang akan membicarakan tentang iman, yang mana pada kelas yang lalu kita telah pun membicarakan tentang Islam. Harap semua ingat lagi pengertian Islam dari segi bahasa dan syarak dan rukun Islam. Yang mana kamu dah hafal hari itu, saya harap masih ingat lagi. Baik, di belakang kita berlatar belakangkan airport Langkawi dan Gunung Mak Cincang. Saya rakamkan pemandangan ini untuk tatapan kita sesuai dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan iman, yang mana kita kena percaya dengan Allah yang mengadakan alam ini. Yang kita ambil gambar ni berkaitan dengan alam kita yang diwujudkan, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kapal terbang landing, yang mana di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, apa dia yang dikatakan iman? Mesti kita sama juga macam Islam, iaitu di segi bahasa iman ialah percaya. Di segi istilah syarak pula, iman ialah mengaku dengan lidah, membenarkan dalam hati, mengamalkan dengan anggota badan, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok tu gambar pokok-pokok. Kalau perasan dekat pokok-pokok tu ada binatang-binatang halus, semut dan sebagainya. Tengoklah, itu antaranya ciptaan Allah, yang mana Allah boleh buat sekecil-kecil binatang dan sebesar-besar binatang dengan tanpa bantuan. Itu kesempurnaan Allah yang boleh menciptakan semua itu. Baik, jadi bila sebut kata iman, kita kena yakin pula dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada qada dan qadar. Yang keenam, percaya kepada hari kiamat. Baik, kita mulakan dengan percaya kepada Allah. Maksudnya kita kena yakin dan percaya tentang adanya Allah. Apa buktinya? Kita kena jawab, adanya alam ini. Sebab Allah yang menciptakan alam ini. Jadi bila adanya alam ini, siapa yang cipta? Allah. Maka Allah itu ada. Kalau Allah tak ada, Allah nak cipta alam macam mana? Dan dalil Al-Quran yang pula, kita ingat surah yang paling pendek, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi itu huraian untuk kita percaya dengan iaitu rukun iman yang pertama, iaitu percaya kepada Allah. Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan bersalahan dengan segala sifat kekurangan. Yang kita ingat kata mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Apa dia mustahil? Benda yang tentu tidak akan berlaku. Contohnya kita kata Allah itu tiada. Mustahil Allah itu tiada, sebab Allah itu ada. Sebab apa Allah itu ada? Sebab alam ini ada. Siapa yang jadikan alam ini? Tentulah Allah. Tapi kadang orang tanya juga, tatah Allah ada masa buat alam ini? Tatah lah ni dah meninggal dah. Lah ni dah tak ada dah. Masa dulu dia buat ada lah. Kita boleh jawab balik. Berubah-ubah alam ini. Sampai hari ini alam kita masih berubah. Kadang hujan, kadang tak hujan, ada siang, ada malam. Siapa yang duk buat semua ni?
tentulah Allah. Nah, yang Allah akan kekal, tidak binasa selama-lamanya. Nah, dia tiada mula. Nah, kita duk ingat kita ada tarikh lahir, mula lahir bila, tetapi Allah tiada dan kekal abadan abada selama-lamanya. Di situ saya bagikan nota berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Boleh tengok, boleh stop tengok lama-lama, untuk kita baca. Okey, kita akan teruskan, iaitu rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Iaitu apa dia malaikat? Makhluk ciptaan Allah yang diciptakan daripada cahaya. Tiada jantina, tidak makan dan tidak minum. Hanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia definisi malaikat. Boleh dengar sekali lagi untuk kita ingat. Okey. Yang mana kita wajib tahu ada 10 orang malaikat bersama dengan tugasan dia. Yang ni saya nak kamu cari. Saya rasa ada dalam nota saya bagi ni. Hafal dan ingat, buat video macam rukun Islam hari tu. Setiap orang hafal dengan tugasan dia. Nak buat lagu pun boleh, nak buat sajak pun boleh, syair dan sebagainya. Buatlah kreativiti masing-masing untuk hafal rukun iman yang kedua, itu percaya kepada malaikat. Okey. Seterusnya yang ketiga, iaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Iaitu ada 4 buah kitab. Iaitu selalunya kita ingat definisi Al-Quran ialah kalam Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Dari Lauh Mahfuz ke dunia, secara mutawatir. Iaitu itu dia pengertian kitab Al-Quran. Yang mana kita tahu ada 30 juzuk, ada 114 surah, ada 6,666 ayat. Itu. Okey. Di situ ada lagi nota berkaitan dengan Rasul-Rasul, kita akan sampai nanti. Ni kita bicara tentang kitab dulu. Okey. 4 buah kitab. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ingat kita sebut nama Nabi, biar kena kita sebutan gelaran di belakang dia. Kerana Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi lain alaihissalam. Baik. Itu berkaitan dengan kitab. Seterusnya, rukun iman yang keempat ialah percaya kepada Rasul-Rasul. Sama juga definisi yang kita kena tahu, setiap benda mesti ada definisi dia. Rasul ialah laki-laki yang diutuskan oleh Allah dan diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Manakala Nabi pula ialah lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan wahyu untuk dirinya sahaja. Itu beza dia. Rasul untuk sampaikan kepada umatnya, Nabi untuk dirinya sahaja. Yang mana Rasul yang wajib kita ketahui ialah 25 orang. Kita kena ingat nama-nama Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat nama artis saja. Ingat nama pelakon. Tapi nama Nabi kita tak ingat. Rugi sangatlah. Sedangkan mereka ni boleh memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Jadi ingat. Antara yang saya sebut sikit, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jadi sambung. Lagu tu insya-Allah boleh ingat. Dalam nota pun saya bagi. Okey. Seterusnya percaya kepada qada dan qadar. Kita kena yakin rukun iman yang kelima, kita orang Islam wajib percaya kepada qada dan qadar. Iaitu apa dia? Qada ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar ialah perlaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan kita pada tahun ini, semester ini akan belajar secara online.
Allah tentukan dah sejak azali lagi dah. Tu qada. Maka sampailah waktu sekarang ni kita buat kelas secara online, itu dinamakan qadar. Allah tentukan petang sat lagi pukul 3.30 akan turunnya hujan. Jadi bila sampai petang nanti pukul 3.30, maka hujan pun turun. Itu dipanggil perlaksanaan Allah SWT. Tu kita kena yakin. Itu kalau yang baik-baik untuk kita. Allah tentukan. Kalau Allah tentukan, bukan kita minta. Contohlah kata Allah tentukan kita ni accident. Minta simpang, minta lindung. Tapi nak buat contoh. Kita accident pada esok hari pada pukul 7.30 pagi sebab nak pergi cari data sebab nak masuk kelas online. Tiba-tiba accident pukul 7.30, itu dah ditentukan oleh Allah. Tak dapat tidak. Bila Allah tentu, mesti akan berlaku pada waktu yang ditentukan itu. Itu kita kena tahu. Qada dan qadar. Kita dah sebut saja qada dan qadar Allah. Hari ni kita tahu apa dia qada, apa dia qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan seterusnya kita rukun iman yang keenam ialah hari kiamat. Kita kena percaya kepada hari kiamat. Yang mana akan berlaku pada bila-bila masa. Kita tidak tahu. Kita cuma diberi panduan, diberi ingatan. Maka bila berlaku perkara-perkara tersebut, maka kiamat hampir dekat. Contohnya ada bangunan tinggi, bangunan pencakar langit, ramainya perempuan daripada lelaki. Itu antara tanda-tanda kiamat. Tapi usia dunia ni pun dah tua. Kalau tengok Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit, jumpa seorang wanita yang sedang bongkok pakai tongkat. Itu adalah usia dunia ini. Jadi kita ambil perhatian, ambil pengajaran. Maka hari kiamat ini akan berlaku. Hari pengakhiran. Yang mana dalam Quran banyak sebut berkaitan dengan hari kiamat. Selalunya hari kiamat ni akan berlaku. Bukan selalunya, dia akan sekali je berlaku. Katanya ulama menjelaskan, esoknya berlaku kiamat. Matahari akan naik di sebelah barat yang terbalik. Sebelum ni kalau naik sebelah timur, hari tu dia akan naik sebelah barat. Jadi moga-moga kita selamat pada hari tersebut. Kita dah bertaubat sebab pintu taubat telah ditutup. Kalau kita yakin, kalau kita diberi peluang pada malam yang akan berlakunya kiamat tu, malam tu jadi panjang. Ustaz Sansuri ada menceritakan tentang berkaitan hari kiamat ini. Malam tu jadi panjang, orang yang bangun tahajud dia akan perasan. Jadi dia tahajud, lalunya dia akan habis tahajud dia, masuklah subuh, tapi malam tu tak habis lagi. Jadi itu berkaitan dengan rukun iman kita hari ini. InsyaAllah moga-moga semuanya dapat. Dan tolong assignment kita